Hi guys, welcome back to this channel. Kalau kamu first time dekat sini, nama saya adalah Shankar dan saya adalah seorang cikgu matematik. So dalam matematik ni ada satu topik namanya trigonometry. Topiknya sangat luas, sangat luas, and there's a lot of content dalam topik itu. But satu perubahan yang ketara kamu boleh nampak daripada sukatan KBSM dan KSSM sekarang ni adalah dalam KBSM mereka ada juga graf trigonometry tapi tak sedeep as apa yang kamu belajar sekarang dalam KSSM. So bila dia dah ada benda-benda seperti ini, ramai pelajar yang belajar trigonometry sukatan KSSM mereka agak keliru. Pelajar-pelajar modern maths dan juga pelajar-pelajar admaths sometimes mereka agak keliru tentang graf ni. Macam mana nak lakar, macam mana nak lukis graf ni guys. So dalam video ni kita nak tengok apa? Kita nak ambil graf cos X sebagai contoh dan kita nak letak elemen-elemen dalam graf itu dan kita akan fahamkan macam mana nak lakar graf yang berbeza equationnya. So jom kita lihat. Alright guys, apa yang kamu lihat dekat sini ini adalah graf cos X. So this is the graph yang kita telah lukis untuk nilai cos X. So apa maksud dia? Kita telah ambil semua nilai-nilai ni, nampak 0, 30, 45, 60, 90, 120 semuanya adalah nilai X. Dan apabila kita tekan cos X iaitu cos dan nilai ini, kalau kita tekan cos 0 darjah kita akan dapat 1, cos 30 darjah kita dapat 0.87, cos 45 darjah kita dapat 0.71. So bila kita letak semua nilai-nilai yang kita pilih untuk paksi X ni dalam bentuk jadual, inilah bentuk graf cos X yang kita dapat. So guys, you all as usual kena tahu bentuk graf ni. It's very simple. Alright, 3 jenis graf. Y sama dengan tangent X, Y sama dengan cos X dan juga Y sama dengan sin X. 3 bentuk ni kamu memang kena tahu. So bentuk cos X adalah seperti ini. Dia seperti bentuk U sikit, dia turun bawah dan dia naik atas. But most important thing, kamu kena faham macam mana kita nak sketch graf ni. Sketch maksudnya lakarkan graf ni. So beberapa titik yang penting kamu kena tahu sebelum kamu lakar graf ni, iaitu kamu punya paksi Y dan paksi X. So biasanya kita punya skala untuk paksi X kita akan mula daripada 0 darjah sampai 360 darjah dan setiap 90 darjah kita akan meningkatkan 0, 90, 180, 270, 360. Ni untuk sketch graf lah, senang sikit. Next, untuk paksi Y pula, kalau graf ni adalah Y sama dengan cos X, direct cos X, kita punya nilai paling besar akan jadi 1 dan nilai paling kecil dekat sini akan jadi negatif 1. Pelajar kena juga tahu separuh daripada graf, iaitu kalau dia bermula dekat 0, berakhir dekat 360, separuh dia adalah 180. Dekat tempat 180 ni, graf cos ni, dia daripada 1, dia turun bawah pergi ke negatif 1 di 180. So maksudnya, the first half of the graph akan turun, the second half of the graph akan dia naik balik. So you kena faham benda ni, dia turun dan naik balik. So 180 adalah tempat di mana graf tu akan berubah, dia naik balik. So that is the first point yang kamu kena tahu. Point yang kedua, dia mula negatif 1 dan akhir dekat negatif 1 lah. Maksudnya titik paling minimum dekat sini adalah negatif 1, titik paling maksimum adalah 1. Kamu kena faham benda ni. Next, graf itu kena paksi X tu dekat mana? Ni paksi X. So daripada 1, apabila graf tu diturun bawah, dia langgar paksi X pada sudut 90 darjah. Kamu kena faham benda ni. So dia langgar paksi X pada sudut 90 darjah, pergi ke 180. Lepas tu dia naik balik di 270 darjah, dia langgar balik dan dia pergi ke 360 dan dia berakhir dekat sana. So ini adalah graf yang asas, iaitu Y sama dengan cos X. So let's say mereka suruh kamu sketch ataupun lakarkan graf Y sama dengan cos X. So let's do that now. Kita buat sekali biar cikgu lakarkan untuk kamu paksi X dan paksi Y. So let's say ini adalah paksi X dan paksi Y yang cikgu dah lukis untuk kamu. So kita tandakan dulu paksi X punya nilai, iaitu sudut bermula daripada 0 darjah hingga 90 darjah, 180 darjah, 270 darjah dan 360 darjah. So inilah skala yang kita gunakan untuk paksi X. Sekarang katakan kita nak lakar graf Y sama dengan cos X pula. So let's say this is the graph Y sama dengan cos X. Dalam bahasa Inggeris, kalau dalam bahasa Melayu C tu jadi K lah, itu saja kan beza dia. So Y sama dengan cos X. So kamu kena faham beberapa titik yang penting. Kamu punya graf mesti bermula daripada 1 dan berakhir di negatif 1. So let's letak nilai-nilai untuk paksi Y pula. Katakan dekat atas sini adalah 1 dan bawah sini adalah negatif 1 nilainya. So kamu tahu dia bermula daripada 1 dan pada 180 darjah dia akan pergi berhenti dekat negatif 1. So your graph kena turun bawah, kena 90 berhenti dekat sini. Lepas tu dia naik balik kena 270 dan berhenti dekat mana? 360 darjah. Inilah bentuk graph yang kamu kena lakarkan. So let's sketch the graph now.
That's it guys, sudah pun kita lakar. Ini adalah bentuk graf Y sama dengan cos X. Kalau dia tanya Y sama dengan cos X, this is all you need to draw. Maksudnya bermula daripada 1, berakhir dekat -1 yang paling bawah. See, you must make sure these two things. Dia punya graf, nilai yang paling kecilnya adalah -1, iaitu dia kena ada pada nilai berapa? 180 darjah tu kena -1. Pada 90 darjah dia kena pada paksi X, dan 270 darjah pun kena pada paksi X, tapi apabila dia naik atas dan dia berakhir dekat mana? 360 darjah. So ini adalah Y sama dengan cos X. Sekarang modification dalam equation dia. So macam mana bentuk lain yang graf yang dia akan tanya daripada Y sama dengan cos X. So benda pertama yang kamu kena faham dekat sini adalah Y sama dengan contoh 2 cos X. Itu adalah bentuk pertama. So macam mana nak lakar graf Y sama dengan 2 cos X juga? Okay, very simple guys. Let's do this. Sekarang kita nak buat graf. Let's say kita nak buat graf Y sama dengan 2 cos X pula. Alright, ini adalah graf yang kita nak lukis. Y sama dengan 2 cos X. So macam mana nak buat graf ni? As usual, kita kena ada kita punya paksi X dan paksi Y. So jom kita lakar paksi X dan paksi Y dulu. So, katakan ini adalah skala yang kita gunakan untuk graf Y sama dengan 2 cos X. Alright guys, yang ni adalah graf Y sama dengan 2 cos X. So, apa maksud 2 yang ada dekat depan? It's the same thing yang kita buat dekat graf Y sama dengan 2 sin X. So, 2 dekat depan ni menunjukkan amplitude. Amplitude maksudnya nilai maksimum dan nilai minimum graf itu. Okay, tadi kalau graf ni adalah Y sama dengan cos X. Ini adalah graf Y sama dengan cos X. Dia mula daripada 1, berakhir dekat -1. Dekat 180 tu dia akan dekat -1. Maksudnya graf Y sama dengan cos X tu lebih kurang kita akan dapat seperti ini. Ini adalah graf Y sama dengan cos X. So sekarang kita nak buat Y sama dengan 2 cos X. Maksudnya apa? Depan tu dia ada 2. So maksudnya dia punya nilai paling besar dan nilai paling kecil dah jadi 2 sekarang, bukan 1 lagi. Kalau graf Y sama dengan cos X, depan cos ni tak ada apa-apa. Maksudnya dia tak ada apa-apa tu memang dia ada berapa? 1. Sebab tu nilai besar dia 1 dan nilai paling kecilnya adalah berapa? -1 guys. Can you understand that or not? Kalau dia ada 2 dekat depan, maksudnya dia akan mula dekat 2 dan dia akan berakhir dekat -2. Tapi dia punya tempat dia turun apa semua sama saja. So maksudnya dia punya graf mula dekat 2, dekat 90 dia kena pada 0, turun dekat 180, dia naik balik dan dia berakhir dekat 2 seperti ni. So inilah dia punya graf. Amplitude dia akan berubah. Nilai paling besar, nilai paling kecil, maksimum dan minimum akan berubah. So jom kita lakarkan graf Y sama dengan 2 cos X sekarang. So seperti yang cikgu cakap tadi, kita kena mula dekat 2, kita turun bawah dekat 90, dan bila pergi kat 180 tu kita pusing balik, naik balik 270, berakhir dekat 360. Tapi guys, dengar betul-betul, apabila dia pusing balik dekat 180, dia kena juga berakhir dekat negatif berapa? 2. Sebab dia punya amplitude sekarang ni adalah berapa? 2 guys. Dia mula daripada 2, berakhir dekat negatif 2. Itulah maksud graf Y sama dengan 2 cos X guys. So kalau depan tu ada 3, maksudnya apa? Dia mula dekat 3, dia berakhir pun dekat 3. That is the meaning guys. Tak ada berbeza dia. It's very simple. Yang nilai depan ni adalah apa? Amplitude. So this is the second bentuk graf yang kamu akan dapat. So the first one is Y sama dengan cos X, iaitu 1 cos X sebenarnya. Yang kedua adalah Y sama dengan 2 ataupun apa-apa saja number dekat depan cos X. So dia punya amplitude akan berubah. Jom kita lihat graf jenis yang ketiga pula sekarang. So guys, graf seterusnya yang kita nak tengok adalah bentuk Y sama dengan cos 2X. So apa maksudnya? Apa beza? Okey, tadi kita buat Y sama dengan 2 cos X. Itu berbeza. Dan sekarang ni kita nak tengok Y sama dengan cos 2X. Yang ni berbeza. Apa berbeza? Okey, tadi depan tu ada 2, amplitude dia 2. Tapi sekarang amplitude dia memang berapa? 1. Untuk soalan ni amplitude dia memang 1. Tapi belakang ni X tu dia ada 2. Apa maksudnya cikgu? Okey, itu maksudnya adalah very simple. Graf kamu ada 2 cycle maksudnya. Okey, apa maksud 2 cycle? Okey, 1 cycle maksudnya dia mula daripada 1, dia berakhir dekat -1. Bukan berakhir lah, dia paling minimum -1, paling besar 1. Okey, tapi dia akan pergi 1 kitaran. 1 kitaran tu 1 cycle. 1 cycle tu daripada 0 dia akan pergi ke berapa? 360 darjah untuk satu shape, satu cycle. Ini kita panggil sebagai satu cycle. Alright, ini adalah satu cycle. So sekarang belakang ni dia ada
2x maksudnya apa? 2x maksudnya dia perlu mengalami 2 kitaran. Maksudnya it must go through 2 cycle. Maksudnya kita kena ada 2 bentuk. 1, 2. Dia kena ada 2 bentuk. Ni satu kan? Ni satu. Lepas tu satu lagi. Dia kena ada 2. Tapi dalam lingkungan 0 hingga 360 darjah. So daripada 0 hingga 360 darjah tu dia kena ada 2 cycle. Kita kena first buat benda ni. Very simple. Jangan keliru dengan 2 cycle ni macam mana nak buat. I teach you the easiest way to do this. Alright. Kamu kena ambil paksi X kamu. Di manakah separuh paksi X? Maksudnya dia dekat sini kan? 180 tu adalah tengah kan? Maksudnya sebelum separuh ni kita kena habiskan satu kitaran. Dan selepas separuh ni kita kena buat satu lagi kitaran. Itulah apa yang kamu kena tahu. Very simple. Alright. So, kalau cikgu saya nak buat satu kitaran sebelum 180 darjah. Okey, ini adalah 180 darjah. Sebelum ni saya nak buat satu kitaran. Okey, antara 0 hingga 180 mana tengah dia? Ini adalah tengah dia kan? Kita tahu graf cos ni, kalau tengah-tengah dia mestilah tempat di mana berlakunya transaksi. Maksudnya apa? Graf yang turun tu dia pergi start dekat tengah-tengah, lepas tu dia naik balik. Betul tak? So, that's the only thing yang kamu kena faham kan? So, kamu kena tahu daripada satu, grafnya kena turun dan dia pergi kat 90, lepas tu dia naik balik dan berakhir dekat 180. Ini adalah graf kamu. Inilah apa yang kamu kena buat. Inilah cycle pertama kamu. So, itu bermaksud kamu punya graf daripada 1 kena turun bawah, pergi ke 90 separuh, naik balik berakhir dekat 180 dan turun bawah balik pergi ke 270, naik balik pergi ke 360. Guys, ini adalah graf Y sama dengan cos 2x. Nampak dia ada berapa cycle? Dia ada 1 cycle dan dia ada 2 cycle daripada 0 sampai berapa? 360 darjah. So itu maksudnya graf Y sama dengan cos 2x. So ingat, kalau 2 dekat depan, amplitude dia adalah besar. Maksudnya 2 amplitude dia. Paling besar 2, paling kecil negatif 2. Kalau belakang, sebelum X tu kamu ada 2, maksudnya dia kena melalui 2 cycle. So, itu adalah graf Y sama dengan cos 2X. So, jom kita lihat bentuk yang ketiga pula sekarang. So, guys, the next graph yang kita nak tengok adalah Y sama dengan cos X tambah 1 plus 1. So, what does it mean? Maybe dia boleh ada plus 1, dia ada minus 2, minus 3, plus 5. Apa-apa saja number dia boleh ada dekat belakang. But most importantly, what is the meaning of this? Kalau dia ada tambah 1, apa maksud dia? Kalau dia ada tolak 1 and all this stuff, apa maksud dia? Kita kena faham benda ni dengan betul-betul. Alright. Actually, kamu dah tahu maksud Y sama dengan cos X. This is the normal thing yang biasa kita buat. Y sama dengan cos X adalah graf yang biasa kita buat. Dia bermula daripada 1, dekat 180 tu dia akan pergi berhenti dekat separuh, ada dekat negatif 1 dekat bawah sini. Lepas tu dia akan naik atas balik, lepas tu dia akan berakhir dekat 360. So, ini adalah graf Y sama dengan cos X. So, sekarang tambah 1 maksudnya dekat sini adalah very simple guys. Maksudnya the entire graph yang kita lakar tadi, dia kena naik atas satu tempat. Maksudnya dia mula dekat 1 kan, dia kena pergi dekat negatif 2 pula sekarang. Bukan negatif, dia kena pergi kat 2 pula sekarang. Dia kena naik atas, sebab tambah positif tu untuk paksi Y dia naik atas kan. So dia kena naik atas 1 unit. Maksudnya 1 ni dia akan bermula dekat 2 pula sekarang. Okey, macam ni. Tadi yang dia kena paksi Y ni dekat 90 darjah kan, dia akan naik atas 1 dekat sini. Dan 180 ni tadi ada dekat negatif 1 kan, so dia akan naik atas dekat sini 1. 270 ada dekat 0, dia akan naik atas dekat 1. 360 ni ada dekat 1, so dia akan naik atas dekat 2. Maksudnya kamu punya graf baru akan jadi lebih kurang seperti ini. Dia akan shift the entire graph naik atas sikit. So let's do that now. Alright. So first, kalau kamu nak senangkan diri kamu, everything must start from the basics. So kalau kamu start daripada basic, it will be very easy untuk kamu. So let's say cikgu lakar dulu graf Y sama dengan cos X. So daripada 1, 90, 180, 270 dan 360. So ini adalah graf Y sama dengan cos X. Katakan cikgu lakar roughly sahaja. Okay. Sekarang kita nak buat apa? Kita nak pastikan 1 ni dia bermula dekat 2. So saya nak letak dia punya tanda, dia punya titik dulu. I'm gonna just put a small dot dekat sini, dekat 2. Alright. Lepas tu saya nak pastikan dia punya tempat-tempat yang dikena tu adalah tempat yang accurate. So 90 ni dia ada dekat 0, so dia akan naik dekat 1 pula sekarang. So I will put a dot dekat sini, a simple dot. 180 darjah tu dia ada dekat negatif 1 dekat sini kan. So dia akan naik atas 1 unit. Nampak tak? Setiap titik ni, 0 ni ada dekat 0, 90 ni ada dekat 0 darjah, naik atas 1. 180 darjah ni dia ada dekat negatif 1 kan. So dia naik atas 1. Every point for the Y axis dia kena naik atas 1. Ni adalah paksi Y.
Negatif 1 ni dia akan naik atas 1. Kosong ni dia akan naik atas 1. 1 ni akan naik atas 2. Dia macam tu. Dia kena pindah 1 unit ke atas sebab dia plus 1. Kita tengah tambah 1. So 180 ni dia dekat sini. So dia naik atas, dia akan datang dekat sini lah. Apabila dia 180 dia kena dekat sini. Kalau 270 dia naik atas 1. So dia akan kena dekat sini pula. Dan pada koordinat 360 ni dia ada dekat 1 kan. Yang Y tu dia kena naik atas 1 lagi. So dia akan pergi ke graf ni. Alright. So can you guys see the new dots yang cikgu letak sekarang? So itulah dot-dot yang saya kena lakar sekarang guys. Untuk graf Y sama dengan cos X plus 1. So this will be the new graph. Dan graf yang lama ni kamu tak payah lukis graf yang lama tu. It's just that new graph. So ini adalah graf Y sama dengan cos X tambah dengan 1. Have you guys seen this or not? Kalau tambah 1 dia shift ke atas 1. Kalau dia tolak 1 dia semua turun ke bawah 1. Kalau tolak 2 dia turun ke bawah 2 kali. That is the meaning. Dia beberapa kali dia naik atas ataupun turun bawah. That is the meaning guys. So ini adalah bentuk graf yang ketiga. But most importantly, kamu kena faham tiga-tiga konsep ni secara berasingan. Tapi bila dia tanya soalan, sometimes dia akan gabungkan semua tiga dalam satu soalan dan dia akan suruh kamu lakarkan graf tersebut. So kalau ditanya soalan macam tu macam mana? Jom kita lihat sekarang. So guys, let's see kita nak tengok satu soalan ni. Y sama dengan 2 cos 2x tolak 1. So inilah graf yang kita nak lukiskan sekarang. So macam mana kita nak lukis graf ni? Cikgu banyak benda lah juga, saya pening. But the most important thing kamu kena faham. Alright. Depan ni 2 maksudnya apa? Dia punya amplitude tu mesti 2. Maksudnya nilai paling besar adalah 2, paling kecil adalah negatif 2. Kalau dia ada 2x, apa maksud dia guys? 2x maksudnya dia kena ada 2 cycle. Maksudnya daripada 0 darjah hingga 360 darjah. Biasanya cos x dia ada 1 je kan. Kalau 2x maksudnya dia kena ada 2 cycle seperti ini. Kamu kena faham benda tu. Next, negatif 1 maksudnya apa? Semua graf tu yang kita lukis, the entire graf kita kena turun bawah 1 unit. Itu maksud dia. So cikgu, macam mana saya nak buat semua ni dalam satu graf cikgu? Okey, tidak semestinya kamu kena buat semua dalam satu graf. Kalau kamu tanya saya akan buat beberapa benda and then saya akan buat satu lagi graf. So maybe kamu boleh buat lebih daripada satu graf untuk soalan ni. First graf tu lakar dulu, second graf tu buat graf yang betul-betul. So maksud cikgu apa? Okay, first kita mula dengan skala untuk graf ni dulu. Jom kita lukis skala paksi X dan paksi Y sekarang. So, sekarang kita dah lukis skala. The first thing yang kamu boleh buat adalah kamu boleh mula daripada graf asas, iaitu Y sama dengan cos X. So, kalau graf Y sama dengan cos X, dia akan bermula daripada 1, dia akan turun bawah, dia akan pergi ke sini, dia akan naik atas balik, lepas tu dia akan berhenti dekat sini. So, ini adalah lebih kurang graf Y sama dengan cos X. Tetapi, kalau kamu tanya saya, kita tak naklah rugikan banyak tempat. So, first step, kamu kena buat apa? Okay, saya akan tengok pada 2X. 2X ni maksudnya apa? Dia ada 2 cycle. So, graf saya perlulah habis di separuh sini, the first thing, right? But then tengok depan juga ada amplitude dia 2. Maksudnya dia tidak lagi bermula daripada 1, dia bermula daripada 2. So dia bermula daripada 2. Yang 90 ni adalah tempat di mana graf tu akan ada di separuh. Dia naik atas, dia habis satu cycle dekat sini. Lepas tu dia turun bawah balik dekat 270, dia naik atas balik dan berakhir dekat 360. Saya sudah pun dapat 2x ni, 2 cycle dan depan tu ada 2. So I will be doing that first. Saya akan lakar benda tu dulu. Kalau kamu nak tanya, to be safe lah, kita mula daripada 2, kita turun bawah dekat 90, kita stop, kita naik atas balik, berhenti dekat 180, kita turun balik bawah dekat 270, separuh yang kedua, naik atas balik, berhenti dekat 360. So guys, ini adalah graf apa? Ini adalah graf Y sama dengan 2 cos 2x. Sebab dia mula dekat 2, berakhir dekat negatif 2 dan dia ada 2 cycle. So ini adalah graf Y sama dengan 2 cos 2x. But wait, cikgu, dia suruh kita lakar graf ni Y sama dengan 2 cos 2x tolak 1 cikgu. Okay, kalau dia suruh kita buat tolak 1, then kita akan buat apa? Barulah kita dah tengok gambar graf ni, kita akan pindah semuanya satu tempat ke bawah. So macam mana nak buat tu? Kamu boleh either padam graf ni dan lakar balik atas graf ni. First lakar dulu graf yang baru, lepas tu nak padam graf ni pun boleh. But kalau kamu rasa benda ni akan jadi kotor sangat, kamu lakar satu lagi paksi X dan paksi Y, kamu pindah, buat perubahan yang sesuai pada graf yang baru itu. You guys can do that. Okay, kalau saya, sebab yang ni digital, saya boleh terus pindah saya punya graf ni turun bawah 1 unit. That's it guys, saya sudah habiskan. Lawa kan kalau buat dekat sini. But then actually, you kalau logik, macam mana pelajar
tu boleh buat. Okay, kalau ini adalah graf kamu yang original, kamu nak pindah tu, kamu boleh lah lakar satu lagi graf. Maksudnya kamu ambil kamu punya pensel ke apa, kamu tengok kalau turun bawah 1 unit daripada 2, lepas itu titik tengok 2 ni dah turun dekat 1 sebab dia kena turun bawah 1 unit kan. Okey, yang ada dekat kosong ni diturun bawah 1. So dia akan jadi dekat sini. So maksudnya di sinilah dia punya titik yang kedua. 90 ni pula, okey tadi ni untuk 90 ni dia dekat negatif 2 kan. Dia turun bawah 1, dia akan jadi negatif berapa? 3. So grafnya dekat sini. So kamu nampak tak beza dia macam mana? Tadi graf dia dari negatif 2 dia turun bawah, dia pergi kat 90, dia stop separuh. Tapi sekarang ni dia mula dekat sini, dia turun bawah, dia stop separuh dekat sini. Itu saja beza dia. Kamu nampak tak beza dia macam mana? So kamu boleh letak graf titik-titik dia seperti ni, one by one. So kalau yang ni dekat sini dia turun bawah 1, so dia akan jadi lebih kurang dekat sini. Lepas tu pada 180 darjah ni tengok dia ada dekat 2 kan. Dia akan turun bawah 1 unit, dia akan jadi di sini. Untuk titik ni pula dia ada dekat kosong, turun bawah 1, dia akan jadi dekat sini. Untuk 270 darjah yang ni ada pada negatif 2, turun bawah 1, dia akan pergi ke sini. Lepas tu yang ni dekat kosong, turun bawah 1 akan pergi ke negatif 1. Dan untuk 360 tadi dia ada dekat 2, turun bawah dia akan pergi ke 1. So nampak warna biru ni. So this is your new graph. So kamu boleh ikut graf ini, turun, naik, balik, atas, turun, balik, naik, balik, atas, dan dia akan berhenti dekat sini. So that will be your new graph. So pelajar nak lukis graf yang sama, tapi pastikan kalau kamu lukis graf ni, kamu kena padam graf yang lama. Itulah apa yang kamu kena buat, alright? Kalau kamu nak lukis dalam graf yang seterusnya, so make sure kamu buat satu lagi graf yang baru dan tak ada benda conteng-conteng. Make sure your graph is nice and clean. So guys, inilah cara kamu kena lakarkan graf yang baru guys. So inilah maksud dia, inilah maksud graf cos X. Hope you guys really understand and benda ni membantu kamu. So guys, itu saja tentang graf, alright? It's not very difficult, isn't it? Sebelum kita belajar maybe dia nampak macam susah sangat, tapi sekarang saya harap kamu dah faham there's only 3 different kind of situations yang boleh berlaku dan kamu tahu apa maksud setiap benda yang dia bagi dalam graf itu. So hope you guys really understand about this graph now. So untuk kelas online ataupun banyak lagi konten saya yang penuh for every topic, kamu boleh layari jomebelajar.com.my. There's a lot of content yang ada dekat sana dan there is a few free contents yang kamu boleh juga belajar dekat sana. So kalau kamu first time dekat channel Cikgu ni, tolong tekan subscribe button dan tekan like. Kalau kamu suka konten ni, share dengan kawan-kawan kamu. Bila kamu tekan subscribe button, it will support this channel to grow and saya akan bagi lebih lagi konten every week. Every week you boleh expect satu konten daripada saya. If there is any specific content yang kamu nak cikgu buat, tolong bagi tahu saya dalam comment section, and if there is anything yang kamu nak tanya saya tentang graf trigonometry, boleh juga tanya dalam comment section di bawah. So itu saja untuk video kali ni guys. I'll see you again in the next video. Thank you. Bye bye.